Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Kerja Khusus EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Baik, saya kongsikan soalan tugasan. Tugasan kerja khusus tahun akademik bagi sesi Jun hingga Oktober 2021, program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP, kod kursus EDUP 3053, nama kursus Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, semester 1 tahun 2, ambilan Jun 2020. Tugasan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, projek. Tarikh mula projek ini bermula daripada 13 Julai 2021 dan tarikh hantar 5 Ogos 2021 selama 24 hari. Penulisan esei pula bermula pada 6 Ogos 2021, tarikh hantar 24 Ogos 2021 selama 12 hari, manakala pembentangan kumpulan bermula dari 20 Ogos 2021 hingga 25 Ogos 2021 selama 6 hari. Hasil pelajaran khusus, saya tak baca di sini, saya nanti pelajar boleh baca lah, boleh baca soalan tu. Okey, dia punya ni hasil pelajaran khusus. Saya terus kepada objektif kerja khusus. Yang pertama, pelajar akan dapat menghasilkan bahan multimedia interaktif yang asli secara kreatif dan inovatif untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pengkhususan. Yang kedua, menilai keberkesanan bahan multimedia interaktif menggunakan instrumen penilaian dengan kaedah penulisan esei berpandukan format penulisan American Psychological Association. Yang ketiga, menghuraikan proses dalam penghasilan bahan multimedia interaktif berdasarkan model reka bentuk pengajaran AD untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dalam pembentangan kumpulan. Kita ada 3 objektif dalam penghasilan kerja khusus ini. Pelajar dikenaki melaksanakan tugasan berikut. Yang pertama, projek pembinaan bahan multimedia interaktif sebanyak 40%. Anda dikenaki menghasilkan satu bahan multimedia interaktif berkaitan pengkhususan anda atau kemahiran mata pelajaran sekolah berdasarkan storyboard atau papan ceritanya. Courseware ini boleh dibangunkan menerusi perisian MS PowerPoint atau aplikasi perisian lain yang sesuai untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Storyboard atau papan cerita mestilah menggambarkan semua teknik dan kriteria yang ingin dihasilkan dalam multimedia interaktif tersebut. Multimedia interaktif mestilah mempunyai elemen-elemen multimedia yang sesuai dan elemen interaktiviti. Bahan multimedia interaktif mestilah bahan yang asli. Tugasan yang kedua, penulisan esei 20%. Sediakan satu penulisan esei berkaitan keberkesanan multimedia interaktif sebagai peneraju pembelajaran bermakna dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan instrumen penilaian yang sesuai. Penulisan anda perlu mengikut format sistem American Psychological Association. Yang ketiga, pembentangan kumpulan sebanyak 10%. Anda dikenaki menghuraikan proses dalam penghasilan multimedia interaktif berdasarkan model reka bentuk pengajaran AD untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dalam pembentangan kumpulan. Kumpulan anda mesti tidak melebihi 3 orang. Arahan pelaksanaan tugasan. 1. Tugasan 1 dan 2 adalah secara individu.
Kedua-dua tugasan ini melibatkan kemahiran praktik, pemikiran kritikal, kemahiran saintifik yang bersangkakan pengurusan maklumat bagi tujuan pembelajaran sepanjang hayat. 2. Tugasan 3 adalah secara pembentangan dalam kumpulan yang melibatkan pemikiran kritikal dan kemahiran saintifik, kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan. Wajaran keseluruhan bagi tugasan ini adalah 70%. Ya, tugas projek 40, esei 20, pembentangan kumpulan 10, keseluruhannya membawa peratus 70%. Tugasan 1 adalah tugasan projek yang mana aspek ataupun kriteria yang dinilai adalah boleh menghasilkan multimedia interaktif yang asli lengkap dengan elemen-elemen multimedia. Boleh menghasilkan multimedia interaktif yang asli untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran di dalam bidang pengkhususan. Itu tugasan projek. Tugasan 2 adalah penulisan esei berdasarkan kebolehan membuat keputusan dan penghasilan multimedia interaktif yang telah dihasilkan. Aspek ataupun kriteria yang dinilai adalah dalam menulis esei yang pertama, pelajar dapat menulis esei tentang penilaian keberkesanan multimedia interaktif yang dihasilkan dengan amat tepat, relevan dan menyeluruh. Dapat menggunakan 5 daripada 10 instrumen penilaian yang sesuai dan tepat menilai keberkesanan multimedia interaktif. Ya, untuk menilai keberkesanan multimedia interaktif ini, kita menggunakan sama ada pelajar boleh menggunakan rubrik Samadino dan banyak lagi rubrik lain yang digunakan untuk penilaian keberkesanan multimedia. Okey. Dia nak 5 saja. Walaupun banyak rubrik yang dinyatakan dalam setengah, contohnya Samadino, dia ada 11 rubrik. Ya, ada 11 kriteria. Jadi kita pilih 5 saja. Okey. Boleh menghasilkan ataupun boleh mengaplikasikan kemahiran membuat rujukan dengan menyeluruh betul dan tepat. Ya, pelajar di samping dia menulis esei itu, dia dapat membuat rujukan dengan menyeluruh betul dan tepat. Banyak esei akademik adalah 700 patah perkataan. Format penulisan esei ini adalah seperti berikut, gunakan font Arial, saiz huruf adalah 11, langkau 1.5 baris dan rujukan mengikut format APA, American Psychological Association. Okey. Esei akademik ini mestilah menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu. Mesti asli, matang dan bermutu. Sebarang bentuk plagiat adalah dilarang. Ya, ingat pelajar, jangan ambil tugasan ataupun petik di mana-mana sumber, lepas tu hantar. Ya, jika didapati pelajar berbuat demikian, akan diambil tindakan. Ya, tindakan akan diambil jika didapati berlaku penyelewengan. Penulisan akademik yang baik mesti mempunyai struktur penulisan berikut. Yang pertama, pengenalan yang baik dan menarik yang dapat memberi satu gambaran yang jelas tentang tajuk multimedia interaktif yang telah dihasilkan. Mesti ada pengenalan yang baik, yang menyeluruh, yang menggambarkan tajuk multimedia interaktif yang telah dihasilkan. Yang pertama. Yang kedua, struktur dan susunan isi-isi yang baik mengikut urutan dan mempunyai satu wacana akademik yang utuh menyokong keseluruhan tajuk. Sudah ada pengenalan, ada isi-isi yang disusun mengikut keutamaan. Ya, isi 1 utama, nombor 2 kurang penting, yang seterusnya kurang penting, ya, mengikut keutamaan. Penulisan akademik perlu memberi rumusan komprehensif yang memberi satu gambaran keseluruhan tentang kepahaman penulis serta mudah dipahami oleh pembaca. Selepas you membuat isi-isi penting, huraian dan contoh-contoh, ya, di perenggan akhir mesti membuat rumusan komprehensif, ya, yang memberi satu gambaran keseluruhan tentang kepahaman penulis serta mudah dipahami oleh pembaca. Mesti ada pengenalan, isi-isinya dan mesti ada konklusinya, penutup ataupun kesimpulan. Senaraikan semua bahan rujukan dalam teks mengikut format APA. Lampirkan hanya bahan yang berkaitan serta bersesuaian dengan kehendak soalan. Elakkan daripada menyisip bahan-bahan yang melanggar hak
cipta. Ya, pastikan sekiranya anda membuat rujukan ataupun menggunakan bahan lain, orang lain mesti perlu minta kebenaran. Tugasan 3 adalah pembentangan secara kumpulan yang dinilai dari aspek kriteria berikut. Ya, pertama, boleh menguraikan proses dalam penghasilan multimedia interaktif berdasarkan model reka bentuk pengajaran AB. Ini pembentangan kumpulan ini, anda kena perlu huraikan proses penghasilan multimedia tadi dalam projek 1 dengan menggunakan model reka bentuk pengajaran AB. Boleh membentang secara berkesan menggunakan teknologi media dan komunikasi di dalam pembentangan berkumpulan. Ya, awak bentangkan dalam kumpulan, lepas tu rakam, lepas tu hantar rakaman itu. Ya, slide dengan rakaman itu turut dihantar. Ya, you nak bentang, ya, pelajar-pelajar nak bentang, ikut mana-mana medium yang sesuai. Kesemua hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Tadi dah dinyatakan projek bila mula, bila hantar. Penulisan esei bila mula, bila hantar. Pembentangan kumpulan bila bermula, ya, berapa hari kita bentang pembentangan kumpulan. Sudah dinyatakan dalam tugasan. Ya, tolong ya, bagi perhatian, ya, jangan terlepas pandang terhadap tarikh-tarikh menghantar tugasan itu, kerana ini akan boleh menjejaskan markah pelajar ya, sekiranya lambat ya, dengan alasan yang tidak munasabah. Hasil tugasan perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut. Nama pelajar, ya, angka giliran, nombor kad pengenalan, kod dan nama kursus, kumpulan unit, ambilan, tajuk tugasan, nama pensyarah, ya, tarikh hantar, okey. Itu mesti ada semua maklumat dari depan hingga ke dalam tugasan tu sekali, ya. Ya, bersama dengan tugasan tu sekali. Jangan asing. File ni jangan asing, ya. Ya, muka depan tu jangan asing, sekali dengan tugasan tu sekali. Okey. Baik, jadi soalan kerja khusus ini disediakan oleh saya, Dr. Muhammad Fariduddin bin Wajdi Anthony selaku pensyarah dan penyarah kursus EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, dan disemak oleh Dr. Seri Sena bin Baba Hamid selaku pakar bidang SME pensyarah kanan, dan disahkan oleh Encik Ahmad Raji bin Harun, Ketua Jabatan Teknologi Pendidikan, Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Sekiranya pelajar-pelajar ada menghadapi kesukaran ataupun kemuskilan, ya, ataupun tak faham soalan tugasan kerja khusus ini, sila berhubung dengan pensyarah masing-masing untuk keterangan yang lebih lanjut. Okey, sekian dulu taklimat kerja khusus kita kali ini. Jumpa lagi. Ya, semoga kerja khusus ini dapat disiapkan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan.